buat lah kerja-kerja. Dah bagi makan 3 hari 3 malam. Jadi dia lapar, minum apa yang ada. Duduk kat situ tuan-tuan lebih kurang 3 tahun. Imam Ghazali pun minta izin nak balik. Nampak tuan guru nak balik kampung. Alhamdulillah nak dapat ilmu. Apa kata guru dia? Ilmu yang kau dapat tu dah belum sejengkal lagi. Apa action? Jadi Imam Ghazali sedar diri kan. Jadi test dulu kedatangan dia cuci lupa. Dia mana berubah tak air juga. Dia mana sikap. Kalau action dia ini kerja seorang kita tak layak mengaji dia tu balik. Kalau tak lulus pemeriksaan. Ketemu juga tak lulus. Dia orang macam tu ketemu juga. Kalau itu tuan-tuan dalam dunia kesufian, benda yang orang tak nak buat kita buat. Orang anggap tu jijik. Ya tak? Contoh apa nama yang kedua, iaitu memberi makanan kepada orang yang lapar. Termasuk orang mengambil tidak sedekah kan? Baru saya baca tadi tuan-tuan sebelum saya datang dalam pukul 11.30 ada satu buku tentang kisah Abu Hasan Al-Khirqani, seorang ahli sufi agung yang hidup selepas Abu Yazid Al-Bustami. Hebat dalam sejarah ada. Di antara wasiat Abu Hasan Al-Khirqani kepada kita semua, dia kata apa? Jangan kamu hampakan pengemis datang ke rumah kamu dalam keadaan balik dengan kosong. Walaupun kamu dibeban oleh hutang untuk memberi bantuan kepada pengemis. Tuan-tuan. Ini kerja mulia. Jangan kita fikir ini pada pengemis datang ni pemalas lah. Mungkin yang kita tengok bukan manusia, bukan manusia. Cuma Allah uji kita kan. Saya dah cerita dulu, tuan ada yang tak dengar. Ini dengar, wallah, demi Allah berlaku kepada kami tuan-tuan. Satu rombongan daripada Dewan Batalion Kuala Lumpur saya bawa ke Aceh tuan-tuan untuk melihat peristiwa tsunami. Dan kami sewa sebuah kereta baru dan saya jadi driver tuan-tuan. Jadi apa jadi tuan-tuan? Banyak perkara berlaku, tapi satu yang paling ajaib, dua yang paling ajaib, tapi ini lagi ajaib. Selepas kami turun pada kubur ahli syuhada, ada satu kubur makam syuhada situ tuan-tuan, dia panggil Tengku di 8. Maksudnya 8 orang syuhada ini dicincang oleh Jepun dulu, kerana mereka inilah yang membunuh Jepun beribu-ribu orang tuan-tuan. Selepas Jepun mengepung orang ini dengan tentera buka dia, akhirnya orang ini syahid 8 orang dicincang dan orang kampung kuburkan satu liang. Di kubur ini tuan-tuan masyhur sampai hari ini semua bas ekspres, trailer, kayu balak semua berhenti turun hukum sumbangan dalam tabung yang disediakan. Dan duit itu dibuat macam-macam kegiatan ulama, masjid, jalan kampung, surau, tempat ibadat. Jadi kami pun turun lah. Saya kata kepada jamaah dari DPKS, jom turun tengok pas trailer panjang pun turun bagi sumbangan. Mereka pun turun. Salah seorangnya di antaranya di dalamnya kawan jamaah saya engineer Mu'attar yang sains-sainsakan jalan raya Kuala Lumpur tu, beliau lah tu. Selepas kami bagi sumbangan dalam tabung tuan-tuan, apa jadi lah? Ada orang duduk kat tepi jalan minta sedekah. Kalau tuan tengok memang menyampak nak bagi sedekah. Kenapa? Sebab orangnya segar, sehat dan badan sasar. Mana tahu sasar nampak dia tak pakai baju t-shirt yang merah, dan baju t-shirt lah, dia budak-budak Arab tu. Dia nampak bulu ketiak, bukan ketiak, nampak bulu ketiak nampak. Badan besar, betul tak? Macam pokok bulu hidangan dari otot. Saya fikir, tak sedekah. Tuan Haji, bagi majikan sikit, bahasa dia tuan-tuan. 2 orang yang macam tu, 2 orang, satu perempuan tua, satu orang lelaki lebay. Dah pakaian dan 2 orang,
Seluar pendek, kan? Badan besar, macam badan orang balik nol. Pakai seluar pendek, pakai baju keserenam, bisa okok. Okok yang unik tu di Samsul. Di situ tuan lagi tak macam ni pahala nak sedekah. Senyum aja tuan. Bagi sikit saja tuan. Agak apa abang bagi tak betul. Cuba fikir. Cuba apa abang bagi tak? So itu kita perlu ilmu, perlu dengar nasihat, perlu baca buku kan, dengan sembrono. Macam mana nak buat pertimbangan? Apa nak bagi kalau ikut makan kan? Tapi apa lagi besar? Dah lama kita mengaji dulu. Nabi kata apa dalam hadis sahih? Lis-sa'ili haqqun walau 'alal fursani. Bagi orang yang mengemis ada hak kena bagi walaupun dia datang memacu kuda. Kuda itu kenderaan mewah lah. Kalau sekarang BMW lah. Ada orang datang pakai BMW, kita pakai Proton bodoh aja. Semua pakai kita. Wan, duit RM20 minyak habis. Jangan tak bagi Islam. Jangan bagi dia pula celaka nak pakai PM minyak tak ada. Ya ada orang macam mana macam kahwin lupa. Masa kahwin dulu ada duit. Sekarang nak bankrupt nak macam mana? Kan suruh cerai bini dia kan. Dia datang. Jadi minyak pasal tadi sini. Saya pun dulu tak banyak tak pun. Saya bagi juga lebih kurang tuan-tuan seorang-seorang saya bagi lebih kurang 60 sen aja dari Malaysia. 3 orang terus. Tak sampai RM2 tu. Dalam tabung nak pukul lagi lah. Di situ tuan-tuan. Apa jadi? Saya pun tuan-tuan sebab contoh sikit kan. Ini jalan dar tuan-tuan. Saya berdiri macam ni lah. Berdiri. Dah potong jalan lah. Ini tabung dah pukul lah. Datang sebuah kereta. Tropa tuan-tuan. Tropa yang tayar besar. Dulu ke arah saya dia nak berhenti nak duit juga. Apa kata Haji Amin tu? Haji Amin orang dia fikir, Ustaz, itu kereta. Saya tarik kaki kanan, tinggal kaki kiri. Dikejar. Dia berbekas atas kasut dan sebagai kasut terselipur yang tali-tali gitu. Bunyi apa kok? Tulang hancur. Apa terboleh kaki saya? Janda dan isteri saya. Yatimlah anak saya. Apa kata Haji Amin? Ustaz cedera saja. Dah pusing tu lah. Tak ada bunyi dah. Dah kaku, dah keluh, dah hang lah. Ustaz, jom pergi hospital. Setiap kali lagi. Ustaz kau goyang kaki, saya goyang. Bergerak kan? Apa rasa Ustaz? Baru terjawab, kebas. Dia kata. Boleh terakhir lagi? Boleh? Angkat kaki, saya angkat. Saya pun masih tak tahu lagi ni tuan-tuan. Yang tadi mula-mula kereta dah kering minyak hitam. Sudah berjalan 370 km. Minyak hitam dah kering dah. Kena bocor dia punya filter dia. Silap spare part pasang. Saya kata, macam apa tadi kita semua dalam lindungan Allah. Apa kata anak buah saya, Ustaz Ibnu Hajar. Apalah tuan guru ini dia kata. Takkan tak tahu apa yang awak buat itu, itulah dia balasan Allah. Apa saya buat? Itu masuk bulan tabung tadi. Bila berjumpa anak yatim pulau, bila jumpa orang meminta sedekah bagi, sekarang bukan duit kita pun lah. Sumbangan orang, kita orang dengar saja. Pun juga. Macam tu Allah bagi tuan-tuan kan. Cash. Itu sedikit bayangan tuan-tuan. Itu sedikit bayangan. Padahal tak boleh cerita kan. Itu bukan karamah. Oh, balasan Allah. Maunah dia panggil.
ada bantuan. Jadi punya bunyi kruk tadi tuan-tuan, itulah bunyi tulang pecah. Sebetulnya begitulah. Tapi malaikat tahan kan. Sedekah kan disebut as-sadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Itulah bala lah. Patutnya isteri lah marah-marah kalau tak situ, kalau tak mati. Yang jelas kaki betis patah. Cipnya kita lanjut dia. Tapi itulah kesan kan sikit saja. Perasaan Allah itu berkhidmat mulia dan khidmat. Jangan menghina orang minta sedekah. Bagi tuan. Kita dah tahu masalah dia. Sedangkan dia tahan perasaan malu dia minta. Kenapa dia minta? Kena berhajat. Padahal dia malu. Tapi dia minta juga. Daripada dia mencuri. Jadi macam itulah. Macam orang mencuri tuan-tuan. Ada seseorang Nurul Muttaqin dekat Gombak tuan-tuan. Saya mengajar kat situ. Apa kata Tuan Imam? Ustaz, malam ini kita sembahyang hajat. Kenapa? Kita ada musibah, kehilangan jam dinding, jam kipas angin, musalla, Pak Keping. Musalla, Pak Keping. Ada dah nilai yang lebih kurang 150 ringgit semuanya. Kita sembahyang hajat lah dia dah. Kita mana tahu kalau kita sembahyang hajat, kalau makbul Tuhan beri Allah perkenalkan hajat kita malam Jumaat bulan Arafah. Kalau berlaku apa-apa pada